10 minit, Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih Betul Speaker. Saya mengambil bahagian untuk mengutarakan beberapa poin saja. Pertamanya, Tuan Speaker, saya tak ada masalah untuk bersetuju dengan pindaan ini bagi melebar luaskan merangkumi wilayah di Johor iaitu di Mersing dan Segamat. Tuan Speaker, kalau kita lihat berdasarkan pembacaan saya bahawa rang undang-undang ini ataupun apa yang dipanggil pembangunan wilayah ini bertujuan untuk kita menyeimbangi ataupun menseimbangkan antara pembangunan di pantai barat juga di pantai timur. Jadi saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan, setakat ini sejauh manakah keseimbangan telah dapat dicapai? Berapa ratus dah? Berapa ratus telah dapat dicapai keseimbangan itu? Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau kita lihat kepada laporan 2018 yang masa itu dipengusikan oleh Yang Berhormat daripada Langkawi, beliau mendedahkan dalam laporan itu dan juga laporan daripada Ketua Eksekutifnya mengatakan banyak kejayaan. Saya mengucapkan tahniahlah kerana ada kejayaan itu. Tapi saya ingin bertanya, dalam keadaan selepas berlakunya COVID ini dan juga dalam keadaan kita tahu bahawa adanya satu laporan daripada satu badan Pertubuhan Bangsa Bersatu yang menyatakan bahawa ramai daripada para pelabur asing di luar negara ini telah mula berpindah destinasi pelaburan mereka ke Indonesia. Sebagai contoh, Telsa, Google, Amazon yang kata telah mula memindahkan pelaburan mereka ke Indonesia. Kerana banyak faktor lah. Dan antara yang juga dikatakan bahawa negara-negara seperti Vietnam, negara seperti Filipina sendiri pun telah mendahului Malaysia dalam pelaburan ini. Dan kita tahu bahawa FDI Malaysia juga telah merosot begitu teruk dalam laporan-laporan yang dikemukakan oleh ekonomi yang saya tak bersebut dalam pengetahuan menteri. Cuma saya nak tanya, bagaimanakah kerajaan mengambil semua ini sebagai satu cabaran untuk menyelesaikan masalah pembangunan itu? Kita tahu selepas berlaku COVID ini sudah tentulah pembangunan di wilayah ini mungkin makin sukar untuk dilaksanakan kerana faktor kewangan dan sebagainya. Dan apatah lagi dengan imej Malaysia yang begitu buruk. Ini diakui sini saya membaca dalam website MIDA sendiri mendedahkan betapa Malaysia mula ketinggalan dibandingkan dengan negara yang seperti Vietnam dan sebagainya. Jadi bagaimanakah kita nak mengatasi masalah itu? Sebab kita tahu bahawa masalah pelaburan ini ada berkaitan dengan masalah perception. Masalah persepsi. Apa saja yang berlaku di Malaysia ini termasuk yang berlaku di dalam rakyat ini akan dilihat oleh para pelabur. Dan mereka mula membuat satu keputusan untuk sama ada mereka nak meneruskan atau tidak. Bila mereka melihat tidak berlakunya ketidakstabilan politik sebagai contoh. Bila berlaku politik instability, dan tentu mereka akan merasakan bahawa tidak sewajarnya mereka membazirkan orang mereka untuk melabur di Malaysia. Jadi saya ingin tanya kepada pihak kerajaan, adakah kerajaan membuat satu kajian yang terperinci apakah kesan kepada isu 1MDB sebagai contoh terhadap iklim pelaburan di Malaysia? Yang keduanya, dalam pembangunan ini kita tahu ada salah satu pembangunannya adalah untuk membina ECRL ataupun stesen landasan kereta api yang kita tahu telah menelan belanja yang begitu mahal, menelan belanja hingga berbilion, dan telah pun dikritik oleh pakar ekonomi seperti Profesor Jomo yang mendedahkan bahawa ini adalah satu program yang dalam bahasa Inggeris disaster, satu yang malapetaka. Saya nak tanya pada pihak menteri, berapakah jumlah kalau sekiranya kita teruskan projek ini, adakah kita terus tidak, saya tak pasti, adakah kerajaan kena membayar ganti-ganti rugi yang kepada pihak kerajaan
China di atas kelewatan dan sebagainya. Kalau ada, berapa jumlahnya? Kalau tidak ada, apa yang telah dilakukan untuk membolehkan kita tak perlu bayar ganti rugi itu? Dan juga sebagai terakhirnya, dalam 2018 hingga 2025 ni dikatakan mereka nak memasuki satu fasa dipanggil fasa lonjakan untuk membangunkan lebih rancak lagi pembangunan di wilayah timur ini. Di wilayah timur ini saya tanya kepada pihak kerajaan, dalam keadaan berlakunya pandemik COVID ni, bagaimana kerajaan boleh melonjakkan lagi pelaburan ataupun pembangunan itu dengan lebih pesat lagi? Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Sepang. Seterusnya Yang Berhormat Pasir Mas, 5 minit Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua memberikan